Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan kitab Asas Aqidah Islam. Jadi muka surat 262 baris yang ketiga daripada atas. Maka berkatalah Syekh Abdul Aziz Omar Ahmad penyusun kitab ini, bila seseorang itu beristighfar, berarti ia dapat menyekatkan kesalahannya yang berlaku. Apa maksud dia? Seorang yang betul-betul istighfar, bukan sakat di lidah dia, bahkan sampai ke hati dia. Kenapa dia beristighfar? Kerana kesedaran daripada hati dia. Barulah istighfar itu ada makna. Barulah istighfar dia dapat menyekatkan kesalahannya. Maksudnya bila dia buat salah dengan istighfar yang tadi, maksud dia daripada hati pergi ke lidah dia, dia luah dengan perasaan sedar, insaf, maka istighfar yang sebegitu dapat menyekat kesalahan, bererti salahnya Allah Ta'ala akan hapuskan. Allah Ta'ala akan padamkan, Allah ampunkan kesalahan dia. Sebab istighfar dia penuh dengan kesedaran. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk. Itu maksudnya beristighfar di sini. Sebab kita faham, kalau istighfar kerana nak menunjuk-nunjuk, nak kata dia orang yang wara', orang yang bagus, adakah istighfar macam tu Allah Ta'ala nak ampun? Jadi jelas kepada kita, maksud yang dikatakan menyekat kesalahan. Sebagaimana sebuah kereta yang berjalan laju. Dia buat contoh kat sini. Yang bawa, yang biasa naik, yang biasa tengok, ombak kereta laju. Begitu. Tak apalah, kita sebut semua peringkat kita lah. Sebab apa? Ada yang alhamdulillah dia senang, dia berada, ada kereta. Ada kereta pula, kan satu, ada dua, ada tiga. Saya pergi rumah birah saya dekat Bangi. Ada baru ni saya pergi kat Bangi, rumah birah saya. Sembang-sembang dia kat luar. Dia tunjuklah jiran sebelah dia. Tapi dia tu semua anak-anak dia bekerja. Mereka ni ada keperluan, tak apa. Tak ada masalah apa. Satu rumah 7 biji, satu rumah 5 biji. Jangan duk menyangka buruk. Ayah bekerja lagi. Mak pula kerja belah lain. Anak besar-besar 5 orang. Masing-masing tempat kerja. Cuma mereka kadang pergi dengan motor, tapi cuaca yang macam ni tak menentu, mereka pergi dengan kereta. Nampak? Begitu. Tak apa, alhamdulillah mereka ada keperluan dan mereka mampu. Yang duk naik, yang duk tengok saja ni. Jadi kita tahu, ada kereta yang slow, ada kereta yang laju. Itu cerita dia. Maka sini dia kata apa? Kereta yang laju. Bila hendak berlaku kecemasan, ia menggunakan brake-nya. Bila kecemasan, guna brake. Tapi sebelum itu, kena test dulu brake. Naik kira pecut terus. Hati-hati, dia tak apa. Elok punya apa. Kita naik kereta kita tu macam kita nak ambil lesen kereta.
Kan? Perbetul tempat duduk, tengok cermin tepi, tengok cermin belakang. Jangan duk start lagi pakai tali pinggang dulu. Dia kata apa macam sekolah mandu, tak apa. Selamat. Kan? Begitu. Test break dan sebagainya. Sebab takut kemalangan. Malang itu tidak berbau. Seperti orang kata. Baiklah, tak apalah. Ceritanya kereta tu elok lah. Tak ada masalah break, tak ada lah. Kereta elok ni. Bila tiba-tiba nak jadi suatu perkara yang kita tak maulah. Kemalangan apa semua ni. Maka kita menggunakan brake. Brake ni brake kaki lah. Orang mengaji ni dia tahulah mengaji bab kereta ni. Buat dia laju-laju brake tangan, dia jadi macam kereta lomba lah pula. Tengah dia laju kan, tarik brake tangan tu. Mesin kereta tu. Supaya apa dia? Supaya keretanya selamat. Dirinya selamat. Siapa yang naik kereta tu selamat. Pada masa itu ia akan terselamat daripada bahaya kecemasan. Nampak? Dia umpamakan orang yang buat kesalahan umpama. Bukan macam tu sungguh. Kalau buat kesalahan bila dia beristighfar. Maka selamat diri dia. Seumpama kereta yang bawa laju dia guna brake lah, takut kecemasan apa-apa yang jadi, kemalangan dan sebagainya. Maka selamatlah kereta dia, diri dia, serupa itulah juga dengan kita yang melakukan kesalahan. Tegasnya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi suatu ibadat. Istighfar itu termasuk juga ibadat. Bahkan ibadat yang sangat dituntut, yang sangat digalakkan. Beristighfar. Jadi dia tak ada waktu. Cuma adalah waktu-waktu yang tak boleh kita istighfar dengan lidah kita. Kita duduk dalam tandas, bilik mandi, istighfar dengan hati kita masa tu. Ada masa dia dengan lidah sekali, hati dengan lidah. Kok mana pun hati itu mesti beristighfar sama. Istighfar dengan mulut, hati tak istighfar. Tak mau. Bimbang kita dianggap sebagai munafik. Jadi bila istighfar dengan hati ni, masa bila pun kita boleh beristighfar dengan hati kita, kecuali kalau dia boleh merosakkan ibadat, nanti dulu tumpu kepada ibadat tersebut, umpamanya solat. Sebab apa? Sebab bila kita baca bacaan solat itu, kita nak memahami makna kat hati kita. Tersebut Allahu Akbar, makna kat hati kita. Kita bacalah ayat-ayat apa yang sunat, yang rukun sekalipun, maknanya kita ingat kat hati kita. Waktu tu janganlah kita sibuk dengan istighfar. Begitu. Berdasarkan kepada surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat mengampun lagi amat mengasihani. Minta ampun selalulah kepada Allah Taala. Macam mana caranya? Istighfar, astaghfirullah. Cukup akan macam tu? Sudah cukup. Tapi nak sambung macam ayat ni tak apa agak. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dia ambil betul ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Beristighfarlah kamu semua kepada Allah. Istighfar dia bunyi macam ni. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Boleh. Tak ada salah apa pun. Tak ada siapa berani kata salah. Dia mengagungkan Allah Ta'ala lagi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Beristighfar juga adalah suatu cara membersihkan diri, membersihkan tubuh badan, membersihkan pakaian, bersihkan apa pekakah kita. Kita tahu cara dia.
Maka cara macam mana nak membersihkan hati kita? Iaitu dengan istighfar. Macam mana cara nak bersihkan diri kita? Bukan setakat mandi sahaja, istighfarlah banyak-banyak. Kan? Supaya apa dah? Supaya kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang banyak beristighfar. Berarti kita sentiasa mengingati Allah dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Cara yang kita buat itu tepat. Betul sebagai seorang hamba Allah Ta'ala apabila kita banyak beristighfar di mana sahaja. Bila sebut di mana sahaja tu fahamlah, macam kita dah sebut tadi tu. Kan? Ada waktu yang khusus ke dia tu fokus, tumpu kepada apa yang kita lakukan. Ni kiranya tak ada apa kita buat. Masa yang free kita kata tak buat apa, masa tu kita penuhkan dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka itu tanda seorang itu dia merendah diri. Orang yang tak ingat ke Allah Ta'ala dia sombong. Yang tak ingat kepada Allah Ta'ala sombong. Yang selalu ingat Allah Ta'ala dengan pelbagai zikrullah, patah lagi istighfar ini, maka orang ni orang yang tawaduk kepada Allah. Sambil mengaku kezaliman diri sendiri. Ini bagus lagi. Kan? Ini bagus lagi. So kita tambah. Lain daripada kita sebut astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, aku jahat ya Allah. Aku jahat ya Allah. Sebut dengan bahasa kita. Kalau reti bahasa Arab, buhlah dalam bahasa Arab. Jadi tak payahlah kita orang Melayu. Kita bahasa Malaysia ni kita sebut bahasa kita. Tak apa yang tu kita sebut Arab dulu, astaghfirullah. Itu terjemah. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Aku iktiraf dosaku ya Allah. Aku jahat ya Allah. Kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Ambil masa yang sesuai. Bangun sebelum subuh. Bermunajat kita dengan Allah Ta'ala. Mengaku kita ni jahat. Malu kat siapa? Tak ada siapa. Kita dengan Allah Ta'ala. Nak terbiah anak kita, nak terbiah isteri kita, keluarga kita, pakat bangkit sama-sama. Kan? Tak boleh tiap-tiap malam, sebulan sekali. Boleh tak sebulan sekali? Sebulan sekali. Segan. Dengan siapa? Segan dengan isteri. Segan dengan anak-anak tak biasa. Biasakanlah. Kan? Ambil sebulan sekali. Kan? Tak boleh seminggu sekali. Kan? Tak boleh lagi seminggu sekali. Bagus sangat tu tiap-tiap malam lah. Tiap-tiap malam. Pakak-pakak bangkit. Bukan nak menunjuk kat siapa. Biar mereka nak kata apa. Ni elektrik aku, ni rumah aku. Jiran tengok ni. Pukul 4.30 cerah. Kan? Cerah. Teropong pula apa kita buat. Oh, nak menunjuk dengan kita. Biarlah bunyi-bunyi macam tu kalau kita tahu. Sembang-sembang kat luar. Sembang kat luar tu. Kita tahu. Kita jalan-jalan. Mereka duduk sembang berdua. Tu menunjuk kat kita. Kawan tu pun tak tahu apa. Siapa dia? Tu. Kita dengar suara derah. Dengar kat kita. Menunjuk apa? Mereka tunjuk apa kat hampa? Mungkin 4.30. Tunjuk kata warak sangat. Tak apa. Nak jaga hati orang ni payah. Ada hati baik, ada hati jahat. Ya. Tak apa. Yang penting kita kerana Allah. Tak kacau mereka pun. Tak ada mungkin 4.30 duk pasang speaker sampai jiran tak boleh nak tidur. Tak ada macam tu pun. Lorak mereka mangkit. Anak mangkit waktu tu pasal apa? Apa buat ibadat sama bagus. Alhamdulillah. Dah. Buat ibadat apa? Tengok apa? Rimah. Dia. Tu buat ibadat apa rimah? Tak tahu kau ada macam tu. Teruk lah. Kalau ada macam tu. Kan? Patutnya mangkit. Macam kita mangkit. Hampa buat ibadat rumah hampa. Kita bagus lagi pakat. Selang-seli. Hari ni hampa mai rumah kami. 4.30 tu. Buat berjamaah dengan jiran. Esok pula aku pergi ke rumah hampa. Oh. Hebat tak? Hebat lah. Macam tu suasana cukup hebat lah. Begitu. Buat 2 rumah dulu. Awak berjangkit 3 rumah. Lain-lain 1 qaryah.
Kita nak macam tu lah, wujud kan, perkampungan ibadah. Macam tu kita mau. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi